Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Pengurusi Majlis, yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan Allah berkati rahmati pertemuan kita di pagi hari yang mulia ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dari kitab Minhajul Abidin. Dan hari ini kita sampai kepada kesimpulan daripada tajuk yang pertama, bab yang pertama, Al-Aqabatul Ilmi, yang tajuk kita bincang hari ini di muka surat 33 kalau edisi Rumi, edisi Jawi Lama di muka surat 15 baris yang ke-13, baris 13, baris 14 dari bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kemudian maka perhimpunan segala pekerjaan ini, dalam bahasa Arab dia panggil jumlatul amri, maksud dia hasil perbahasan yang telah dibahaskan. Jadi bahasa kita hari ini kesimpulan lah daripada tajuk kita, bahawasanya apabila engkau tilik pada beberapa dalil yang menunjukkan perusahaan Allah, perusahaan ni makna perbuatan Allah, yakni kejadiannya, dan sungguhnya tilik engkau ketahui bahawasanya bagi Tuhan, bagimu Tuhan. Jadi kesimpulan daripada tajuk Al-Aqabatul Ilmi yang pertama ialah, kata Imam Ghazali, kalaulah kita tilik, maksudnya kita perhati, kita tengok dan kita berfikir. Jadi bukan tengok sajalah, tengok dan fikir tentang apa? Tentang kejadian, tentang penciptaan, tentang makhluk, tentang alam. Nescaya kita akan dapat fahami dan ketahui bahawa bagimu Tuhan, kita ada Tuhan. Dia memang tuan-tuan, dalam hidup kita ni Tuhan bagi mata, Tuhan bagi telinga, Tuhan bagi panca indera, dan yang besar sekali Tuhan bagi akal. Tiap-tiap mata melihat, tiap-tiap telinga mendengar, bila masuk dalam akal kita, masuk pula dalam hati, maka kita tak tengok saja, tapi melihat, berfikir dan merenung. Ya, akhirnya daripada apa yang kita tengok, kita akan dapat sesuatu. Macam kita ambil contohlah, disebut oleh Dr. Abdullah Aid Al-Qarni ataupun Aid Abdullah Al-Qarni, dia ada sebut. Dia kata kalau kamu tengok kepada 3 benda, kamu akan dapat faham 3 benda yang lain. Ini contohlah. Kamu tengok orang sakit, tengok dengan pandangan apa? Dengan pandangan merenung dan berfikir. Nescaya kamu akan faham betapa besarnya nikmat sihat.
Yalah kita tengok orang sakit susahnya nak bergerak, nak makan tak lalu, nak bangkit tak boleh. Jadi bila kita tengok keadaan tu, ya Allah besarnya nikmat sihat. Yang kita ni pagi-pagi duk susun kad nah hari ni nak pergi makan kenduri. Hari ni berapa kenduri? Banyak. Nah, jadi boleh pergi makan kenduri itu asal nikmat sihat. Orang tak sihat tak berayak. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kata Dr. Abdullah Aid Al-Qarni ni, kamu tengok lagi. Tengok siapa? Tengok satu orang yang tidak berakal. Orang gila lah, orang yang tidak waras. Tengok lagu mana pakaian dia, tengok lagu mana tingkah laku dia, tengok lagu mana gerak diam dia. Kadang duk berjalan pagi-pagi, berjalan malam-malam, jalan tengah panas, jalan tengah hujan. Kamu tengok tu, kamu renung, kamu akan dapat faham betapa besarnya nikmat akal fikiran yang Tuhan bagi. Jadi kalau kita tengok dengan renungan, dengan fikir, kita boleh nampak suatu yang lain. Dan yang ketiga, kamu renung, kamu tengok pula orang yang berperang, bergaduh, ditimpa musibah. Nescaya pada waktu itu kamu akan dapat faham betapa nikmatnya kemerdekaan, nikmatnya keamanan, kesejahteraan yang Tuhan bagi pada kamu. Macam kita tengok di Turki, di Syria, bila digegak dengan gempa yang cukup dahsyat, berapa banyak yang meninggal? Lebih daripada 40,000 orang. Berapa banyak bangunan yang rosak? Puluhan ribu bangunan rosak. Dan saya baca dalam satu kenyataan, kemungkinan besar ada 50,000 buah bangunan yang akan diruntuhkan, tak boleh guna. Ni bukan rumah kecil-kecil sebuah dua, bukan rumah satu tingkat dua tingkat, tapi bangunan-bangunan yang berpuluh tingkat terpaksa diruntuhkan, dikosongkan. Pasal apa? Bangunan-bangunan itu rosak. Manusia yang terlibat lebih daripada 5 juta orang yang terkesan. Bila tengok benda-benda yang macam tu, Masya Allah, kita rasa besarlah nikmat hak Tuhan bagi kepada kita, kesejahteraan, keamanan yang Tuhan bagi. Jadi ini contoh. Demikian tuan-tuan, Imam Ghazali sebut kat kita ni, bila kita tengok sesuatu daripada apa yang Tuhan cipta dalam alam ni, tengok bukit, tengok gunung, tengok kepada binatang, tengok kepada unta, macam Tuhan sebut dalam Al-Quranul Karim, waktu itu kamu akan dapat ketahui bahawasanya bagimu Tuhan. Kamu ada Tuhan. Maknanya bukan jadi sendiri, kamu ada Tuhan. Kemudian Tuhan tu pula Tuhan yang mana? Yang wahidan aliman qadiran muridan sami'an basiran mutakalliman. Tuhan yang bersifat, yakni Tuhan yang esa, tidak berbilang-bilang. Tuhan yang aliman, maha mengetahui, bukan jahil. Tuhan yang qadiran, yang amat kuasa, bukan lemah. Muridan, Tuhan yang berkehendak, bukan dipaksa. Sami'an, Tuhan yang mendengar, tidak tuli. Basiran, Tuhan yang melihat, tidak buta. Mutakalliman, yang berkata-kata, tidak bisu. Tuan-tuan, kita baru lepasi bulan Rajab. Ni duduk dalam bulan Syaban. Sepanjang bulan Rajab dan sampai lah ni pun masih lagi ada majlis-majlis memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Cuba kita baca ayat cerita tentang Isra tu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tu di hujung tu, innahu huwas sami'ul basir.
Tuhan cerita perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lepas tu berlaku pada waktu malam. Kemudian perjalanan tu untuk Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaan dia. Lepas tu Tuhan kata, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguh dia Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Ulama kata apa? Ulama sebut di antara hikmah Allah Ta'ala menyebut di hujung tu dia maha mendengar dan maha melihat, ialah maha mendengar dan melihat apa yang musyrikin buat kepada Nabi selepas daripada wafatnya Sayyidatina Khadijah dan wafatnya Abi Talib. Macam-macam orang buat ke Nabi. Tekanan pada Nabi, orang hina Nabi, orang cekak leher baju Nabi, orang tuang di atas belakang Nabi dengan najis, dengan tai unta, dengan perut unta yang sudah busuk. Jadi buat macam-macam kat Nabi. Allah maha mendengar apa hak orang musyrikin kata, dan Tuhan maha melihat apa yang mereka buat pada Nabi. Jadi untuk Allah Subhanahu wa taala nak berikan satu ketenangan kepada hati Nabi. Pasal apa? Tekanan yang cukup dahsyat tu menyebabkan Allah perjalankan Nabi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Tuhan nak berjalan ni, Tuhan nak bersifat ni lah. Dia bersifat asa, dia bersifat mengetahui, dia bersifat berkuasa, dia bersifat dengan berkehendak, dia bersifat dengan mendengar. Jadi sifat-sifat ni, ini adalah sifat-sifat kesempurnaan Tuhan yang kita sembah. Kemudian munazzahan an huduthil kalami wal ilmi wal iradati muqaddasan an kulli afatin wa naqs. Maha suci daripada kedatangan baharu bagi kalam dan ilmunya dan iradahnya, maha suci daripada tiap-tiap kekurangan dan kebinasaan. Jadi baharu ni sifat kita, sifat makhluk. Jadi Allah bersih, suci, ternafi daripada sifat-sifat baharu. Sifat baharu ni sifat lemah. Sifat kita lemah. Sifat kita ni ada sifat-sifat yang mungkin nampak macam serupa dari sudut nama. Nama sifat tu mungkin serupa. Contohnya macam ada. Tuhan ada, kita ada. Tapi ada dia, tidak ada permulaan. Ada dia, tak ada kesudahan. Kita ni ada mula. Pasal ada mula itulah kita ada sorak beranak. Kemudian ada kesudahan. Pasal ada kesudahan itulah ada sorak mati. Cuma sorak mati ni tak buat lagi ya. Pasal kita tak tahu bila kita nak mati. Tapi sorak beranak apakah ada. Jadi menunjukkan bahawa tang ni saja sudah berlaku perbezaan di antara kita dengan Tuhan. Jadi kita tak boleh nak letak pada Tuhan tu apa yang ada kat kita. Pasal ada kat kita tu kurang. Ada mula, Tuhan tak ada mula. Jadi kalaulah mana-mana manusia pergi letak suatu yang tidak layak kepada Tuhan, maka pada waktu itu dia telah menyakitkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia apa? Yahudi meletakkan Allah ada anak, nama Uzair anak tu. Nasrani meletakkan Allah ada anak. Apa nama anak tu? Isa. Jadi perbuatan meletakkan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan anak kepada Tuhan, itu adalah perbuatan yang menyakitkan Tuhan. Pasal itu kita dia ajak, dituntut kepada kita untuk kita bersihkan Tuhan daripada perkara-perkara yang tak layak pada dia. Bila bersihkan Tuhan inilah lagu mana kita nak buat? Dengan cara bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Tu subhanallah kita nak sebut tu bukan saya saja. Maha suci Allah daripada perkara yang tak layak. Di antara yang tak layak pada Tuhan, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi dia tidak menurunkan keturunan dan dia tidak diturunkan daripada mana-mana bapa, mana-mana ibu. Pasal apa tuan-tuan? Ada keturunan tu menjadi satu kelemahan?
Bukankah kepada kita manusia ni kalau ada keturunan tu satu kehebatan, kemuliaan, satu kelebihan? Orang ada anak pula ramai. Jumpa kawan-kawan lama tak jumpa berpuluh tahun, tanya anak hang berapa? Dia kata 15. Tu dia ramai. Alhamdulillah. Bagi manusia ada anak tu satu kelebihan. Manusia tak ada anak dia rasa tu satu kekurangan. Tapi nisbah kepada Tuhan, kalau kita letak pada Tuhan tu anak, maka itu kekurangan. Pasal apa? Pasal tuan-tuan, ada anak kerana kita berhajat pada anak. Kita berhajat pada keturunan. Hajat apa? Hajat pasal kita nak tua. Tengok tentu orang ada anak bila sakit dia pakat jaga, dia pakat Allahu Akbar. Waktu tu kita terasai, kalaulah sekiranya aku sakit kelak, harap anak-anak ni lah pakat jaga. Macam mana mereka jaga. Nah ni saudara kita ni, sahabat kita, kita tengok keadaan tu. Jadi makna pada waktu kita sakit, kita tak larat, kita mengharapkan pada anak. Tuhan tak sakit, apa perlu kepada anak? Kita tuan-tuan satu masa kita mati, maka kita mengharapkan harta hak ada sikit sebanyak, tapi ke orang lepi kepada anak-anak kita. Tuhan apa perlu kepada anak dalam keadaan dia tidak mati? Ini tuan-tuan yang nak disebut munazzahan. Allah Subhanahu wa taala maha suci, maknanya bersih daripada kedatangan baharu kepada sifat-sifatnya, baik pada sifat kalam dia bukan kalam baharu, baik daripada sifat ilmu dia, baik daripada sifat iradah dia. Jadi segala sifat-sifat kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, tak ada sifat kekurangan, sifat baharu kepada dia. Itu kesimpulan yang dibuat berkaitan dengan Tuhan. Kemudian wa annahu la yusafu bi sifatil muhdatsin wa la yajuzu alaih ma yajuzu alal muhdatsin, dan bahawasanya ia tiada disifatkan dengan yang baharu, dengan segala yang baharu, dan tiada harus atasnya barang yang harus atasnya segala baharu. Baharu ni makhluk lah, makhluk. Cuma kita baca kitab-kitab lama ni tak jumpa istilah baharu. Guru saya dulu waktu duduk mengaji ingat lagi. Kita duduk mengaji tu dia tanya sepatah. Dia kata baharu tu maksud apa? Kita duduk jumpa selalu tuan istilah baharu. Kan? Baharu tu maksud apa? Baharu ni bukan baru. Kan? Baru tu maksud dia tak lama. Tapi baharu ni diistilahkan dalam kitab-kitab lama kita tu, dia istilah baharu. Apa maksud? Jadi mudah ya. Guru saya dulu di Petua, dia kata bila berjumpa istilah baharu, maksud daripada istilah tu ialah berubah-ubah. Macam kita ni baharu, berubah sedia-sedia. Tiap-tiap hari hidup kita ni berubah. Kemarin macam ni, hari ni macam lain pula, esok macam lain pula. Itu berubah. Dulu kita muda lah, kita makin tua. Dulu kita sihat lah, makin tak larat. Dulu mata kita cerah lah, kelam. Jadi ini yang kata sifat baharu. Sifat baharu ialah berubah-ubah. Jadi tuan-tuan berjumpa dengan kalimah baharu tu, jadi faham sifat yang berubah-ubah. Tuhan tidak begitu. Kemudian ولا يشبهه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء ولا يتضمه الأماكن والجهات ولا تحله الحوادث والآفات, dan tiada menyerupa ia akan sesuatu daripada makhluknya, dan tiada menyerupa akan dia oleh sesuatu, dan tiada mengandung akan dia segala tempat pihak, dan tiada masuk akan dia suatu yang baharu dan kebinasaan. Ini semua untuk kesimpulan, kita baca cepat-cepatlah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni tak ada makhluk hak serupa dengan dia. Tak ada sesuatu yang menyerupai dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tuan-tuan kita duk baca dalam kitab
mengaji tauhid ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi Tuhan ni tidak menyerupai dengan makhluk. Makhluk pun tak serupa dengan dia. Yalah dia Tuhan, kita makhluk. Dia tak ada istilah dicipta, tak ada tuan. Dia adalah pencipta. Jadi nak beza kalimah bagi senang dia khaliqun, khaliq pencipta. Kita ni makhluk, makhluk ni kena cipta, dicipta. Jadi tuan-tuan, yang tu saja sudah membezakan di antara dia dengan kita. Jadi sedar diri bahawa kita adalah hamba, dia adalah Tuhan. Itu mesej yang nak disampaikan kepada kita. Wa nazarta fi mu'jizati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'lami nubuwatihi fa'alimta annahu sallallahu alaihi wasallam wa aminuhu ala wahyihi. Kemudian yang kedua, tadi tentang Tuhan, kesimpulan tentang Tuhan cara ringkas-ringkas kita dah baca dah sebelum ni. Yang ni yang kedua, kesimpulan tentang Nabi. Dan engkau tilik. Tilik ni makna perhati, lihat, renung di dalam mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak mukjizat Nabi? Banyaklah ya Allah. Mukjizat Nabi yang besar Al-Quran. Kedua selepas Quran, Isra Mi'raj. Kemudian apa lagi? Banyaklah macam-macam mukjizat yang ada kepada Nabi itu. Kita pun baca, tengok, renung. Ya Allah, hebatnya Nabi Muhammad di atas mukjizat yang Tuhan bagi. Dan tanda nabinya, tanda kenabian. Tanda kenabian, tanda kerasulan ni banyak. Beberapa tanda. Sebab tu kalau kita baca kisah Salman Al-Farisi. Salman ni dia mai dari Parsi. Parsi, kerajaan Parsi ini dia menguasai di wilayah sebelah Iraq. Iraq dia naik pergi ke atas tu. Sebab tu kalau kita tengok sejarah Parsi yang begitu hebat, mereka ni beragama dengan agama Majusi, sembah api. Jadi Salman Al-Farisi dia pernah jadi satu orang yang sampai ke peringkat kira jadi tok guru besar lah dalam agama Parsi ini, sampai dia menjadi penjaga api. Kira penjaga api ni kira habis riang lah, duduk dalam tempat ibadah. Tu Salman. Lepas tu dia masuk Kristian. Dia jadi Nasrani. Lepas tu dia dengar cerita tentang Nabi, dia mai sendiri di Mekah, di Madinah. Kemudian bila dia mai di Madinah tu, dia nak uji tengok betul kan ni Nabi. Dia buat beberapa benda. Mula dia pi, dia bawa satu barang, kemudian dia pi kat Nabi, dia nak sedekah pada Nabi. Bila dia nak sedekah pada Nabi, Nabi kata kat dia, kami para anbiya tidak menerima sedekah. Okey, satu orang. Hari lain pula dia pergi pula, dia bawa barang. Betul dia pergi, dia kata saya nak hadiahkan kepada kamu. Nabi terima. Jadi dia nampak dah. Memang Nabi-Nabi ni tidak menerima sedekah tetapi menerima hadiah. Tu tuan-tuan tanda kenabian tu. Lepas daripada tu, bila dia duduk dekat dengan Nabi ni, dia duduk, orang lain duduk ke depan, dia duduk kesok pergi ke belakang. Jadi duduk ramai-ramai tu, dia duduk kesok belakang. Nabi tahu apa dia cari. Antara benda dia duduk cari di belakang Nabi ni, apa dia? Ni, cok kenabian duduk di belakang. Di antara dua bau Nabi itu, belikat Nabi ni, jadi ada satu cok kenabian. Dalam kita baca Syama'il Muhammadiyah tu ada cerita ni. Jadi Nabi tahu apa dia cari. Nabi tolak ni, kalau jubah ni tolak pergi belakang ni, terbuka, dia tengok. Lepas tu Nabi tutup balik. Pasal Nabi tahu apa dia cari. Jadi hak dia cari itu apa dia? Itu adalah di antara tanda-tanda kenabian. Jadi ada hak tu berlaku pada Salman, berlaku kepada
Adi bin Hatim. Sama juga. Adi satu orang Kristian. Adi bin Hatim At-Tai, daripada kabilah Tai. Satu kabilah Arab. Jadi mereka ni pada mulanya Kristian. Lepas pada tu satu hari Adi ni mereka ni orang Arab tapi jadi Kristian. Adi ni satu hari dia mai ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi. Pasal kebetulan kalau kita baca kisah panjang, kisah adik dia ditawan. Lepas tu adik dia selepas dibebaskan, pasal dia berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, saya ni adalah anak kepada Hatim At-Tai. Nabi kenal Hatim ni walaupun Nabi tak nak jumpa, tapi masyhur sangat Hatim ni. Pasal apa? Pasal dia satu orang yang sangat pemurah. Makna pak kepada Adi itulah. Jadi oleh kerana dia pemurah, masyhur pemurah dia tu, menyebabkan Nabi muliakan anak dia. Oh, tara mana pemurah bapak ni? Pemurah bapak ni dahsyat. Pernah orang mai rumah, dia tengok tetamu mai ramai, dia sambut masuk rumah, dia persila duduk rehat, saya nak pergi masak makan. Dia kata dia pergi belakang rumah, tengok tak ada benda dia nak jamu, melainkan sekok kuda. Sembelih kuda tu, bagi orang makan. Tetamu pun pakat makan lah jamu. Lepas tu dia baru tanya, dia kata hajat apa mai ni? Dia pun kata mai ni cadang nak beli kuda. Dia kata nak beli apa? Jamu makan lah. Tentu bayangkan dia punya pemurah dia sebentar tu yang kata Hatim tu bapa kepada Adi, menyebabkan bila adik perempuan Adi ni kena tawan. Lepas tu dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ni anak Hatim. Allah, Nabi dengar anak Hatim At-Tai, Nabi pun maulah bersemang dengan dia, dan dia minta, ya Rasulullah, izinkan pada saya untuk saya dibebaskan daripada tawanan ni, dan saya nak pergi cari abang saya nak minta dia berjumpa dengan Rasulullah. Waktu tu abang dia lari ke Syam bila kampung mereka diserang. Jadi bila lari ke Syam, adik perempuan ni pergi cari berjumpa, kemudian dia kata, kamu kena pergi jumpa Rasulullah. Jadi kamu pergi tengok sendiri, dia ni raja kan Nabi kah? Pergi jumpa sendiri. Lama-lama Adi ni mai. Dia mai tuan-tuan, bawa ni rantai, pakai rantai padri besar. Dengan bangga lah dia padri Kristian. Dia sampai Nabi duduk dalam majlis waktu tu. Nabi tahu kata dia main, Nabi bangkit sambut dia. Dia terkejut dah. Lepas tu Nabi terus ajak dia pergi di rumah. Dalam perjalanan nak pergi ni, mai satu orang perempuan tua panggil Nabi. Bila panggil Nabi tu, Nabi berhenti. Lepas tu Nabi bercakap dengan orang perempuan ni. Perempuan ni mengadu semua, Nabi pun jawab semua. Selesai urusan, lepas tu baru Nabi bergerak. Dia duduk tengok semua ni. Tengok Nabi sambut dia, tengok Nabi layan perempuan ni walaupun orang biasa, satu orang tua. Lepas tu pergi di rumah, Nabi persilakan untuk dia duduk di atas hamparan Nabi. Ni benda tak pernah berlaku. Benda ni orang tak pernah buat. Kalaulah orang ni kedudukan dia raja, dia sultan, dia tak akan buat macam tu. Jadi ni pada pandangan Adi bin Hatim. Ya, akhir sekali, dengan perkara-perkara yang dia saksikan tadi, maka dia simpulkan bahawa benar Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu dia panggil apa tu? Tu dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Hak duduk di tubuh, hak bertindak buat, semua itu adalah dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Itu dia sebut tu kan. Bagaimana kalau kamu perhati mukjizat Nabi, kamu perhati pula tanda-tanda kenabian Nabi, maka engkau ketahui bahawasanya Nabi itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Sungguh dia tu benar-benar utusan Allah. Dan kepercayaannya, kepercayaan Allah yang membawa amanah Allah atas wahyunya. Jadi siapa nak bawa wahyu Allah Ta'ala ni? Jawab dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana? Bila kita kenal Nabi itulah.
kenal dengan mukjizat, kenal dengan segala sifat, kenal dengan segala apa yang ada kepada Nabi menjadi tanda-tanda kenabian. Maka sebab tu tuan-tuan dan perempuan, kita tentang Nabi ni kita kena mengaji. Tak boleh begitu saja, tak boleh pakai duk dengar ujung telinga, tak boleh. Kena mengaji. Nak mengaji apa? Nombor satu, kena mengaji sirah an-nabawiyah. Jadi tuan-tuan hak ni kalau ada kuliah-kuliah pengajian kena ikut. Kalau tak ada kuliah pengajian, habis sangat tak ada, baca. Banyak kitab-kitab buku-buku sirah yang ditulis dan hari ini sudah diterjemahkan banyak. Kita kena ada dan kita kena baca. Sekurang-kurang tuan-tuan sekali lalulah. Nah, saya mengharapkan sungguh-sungguh ni, saya sendiri, diri saya, tuan-tuan perempuan sekalian, jangan sampai kita mati kecuali sekurang-kurang sekali kita membaca sirah Nabi daripada sejak dia lahir sampai dia wafat. Sekurang-kurang. Pasal apa? Usaha kita untuk kenal Nabi ni. Takut kita tuan pergi depan Nabi, Nabi tak kenal kita, jenuh kita. Nah, kita perlu kepada syafaat dia, kita perlu pertolongan dia daripada mahsyar. Kita tak kenal dia, dia pun tak kenal kita. Berat kita. Kita berhajat tuan-tuan dengan Nabi, kena kenal Nabi. Kemudian apa lagi jalan untuk kenal Nabi ni? Kita membaca dan mengaji Syama'il Muhammadiyah. Alhamdulillah lah, kuliah pengajian banyak kitab-kitab Syama'il. Lagu mana lagi nak kenal Nabi? Maka tuan-tuan mengajilah kitab Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Lagu mana lagi nak kenal? Baca dan mengajilah kitab Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat tuan-tuan lah ni. Nah, kuliah-kuliah pengajian. Saya ingat kalau buka YouTube, macam-macam ustaz yang membicarakan tajuk ni. Kemudian apa lagi? Khasaisur Rasul. Syekh Nuruddin ada tulis kitab berkaitan dengan khasais, perkara-perkara yang khusus untuk Nabi, bukan untuk semua. Contohnya hak khusus untuk Nabi, kalaulah kepada umat Islam hak biasa ni orang lelaki boleh kahwin sampai 4, tu paling banyak. Untuk Nabi lebih daripada 4. Yang tu diizinkan Allah. Itu benar-benar khususiat kepada Nabi. Hak tu umat tak boleh buat. Yang tu untuk Nabi saja. Banyak lagi lah benda-benda lain. Jadi kita mengaji, kita kenal Nabi, maka pada waktu itu akan timbul rasa kasih kita, sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga tuan-tuan, kita mengaji tentang nama-nama Nabi. Nama-nama Nabi ini banyak. Ada ulama yang menyenaraikan sampai ke 800 nama dalam kitab apa? Barakat Al-Makkiyah, salawat Barakat Al-Makkiyah, 805 nama. Dalam kitab apa lagi? Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ada lebih daripada 200 nama. Jadi Dalailul Khairat ni juga sudah diterjemah. Dan ada lagi tulisan berkaitan dengan nama-nama Nabi ni. Kalau tak silap saya, ditulis oleh Ustaz Adnan Fadil. Perlih. Ada di kedai-kedai buku. 100 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia nama dan dia huraikan. Bagus buku tu. Jadi yang tu pun di antara benda yang perlu juga supaya kita tahu pasal apa Nabi ni banyak nama. Tanda kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ulama-ulama sebut Tuhan yang kita mula baca kita, contohnya beberapa surah yang dimulakan dengan huruf-huruf potong. Alif, Lam, Mim, Yasin, Taha, apa semua dikatakan itu adalah nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, biar kita kenal Nabi. Tujuan kita untuk apa tu? Sampai yakin, kukuh, teguh dalam diri kita bahawa dia adalah utusan Allah. Jadi biar bagi sampai peringkat tu. Sebab tuan-tuan, ada orang berbicara tentang Nabi ni, dia kata memang Nabi hebat, pengaruh dia besar. Dia bukan ada Facebook Nabi ni. Tapi pengaruh dia besar. Pengikut dia ramai. Dia pemimpin hebat. Takat kenal dia pemimpin saja, tapi tak mengaku dia Rasul, tak jadi.
Kalau orang tu membicarakan Nabi tuan-tuan dengan satu pandangan yang hebat, Nabi ni pengaruh dia besar, dia memimpin bala tentera yang dahsyat, dia mengalahkan kerajaan-kerajaan dunia besar hebat, tapi dia tak mengaku Nabi sebagai Rasul, tak jadi. Ini penegasan daripada Tok Guru kita ni. Kita mengaji tuan-tuan sampai ke peringkat mana? Mengakui Nabi sebagai Rasul, Nabi utusan Allah yang membawa wahyu dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesimpulan ni banyak ni, ada 7, 8 kesimpulan ni, baru 3. Kemudian, dan barang yang ada orang salaf-salaf yang saleh i'tiqad mereka itu akan dia, dan iaitu bahawasanya Allah Ta'ala dilihat di dalam akhirat, kerana bahawasanya ia mawjud dan tiada ia di dalam pihak yang dihinggakan. Baik, ini kesimpulan yang ketiga. Tentang apa? Ilmu di hari akhirat berkaitan dengan melihat Allah. Kita kena tahu tuan-tuan apa akan berlaku di hari akhirat. Salah satu daripada benda yang kita tahu tu, di hari akhirat kita akan melihat zat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Tuhan kata wajah-wajah mereka pada hari itu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, wajah mereka nadhirah, bergemerlapan, bercahaya, berseri-seri pada hari itu. Berseri, tak tahu nak cerita. Tuan-tuan, kita tengok di dunia orang muka berseri pun seronok kita tengok. Bila tengok muka orang berseri, kan? Antara orang wajah berseri ni hari perkahwinan. Habis reang lah hari tu. Tu yang orang laki-laki duk kira nak kahwin banyak, kan? Sampai mereka duk buat ayat, tapi rumah kenuri kahwin, duk teringat nak kahwin. Tapi pi berziarah orang mati tak teringat nak mati pula. Semangat nak menikah. Pasal apa? Pasal dia hari tu Allah berseri-seri lah wajah, seronok lah. Tu di dunia kita. Antara hari yang kita gembira apa dia? Hari anak-anak kita berjaya. Tuan-tuan, hari anak kita kombo, anak kita dipanggil. Lah tuan, zaman orang kamera duk di tangan ni, cuba kita tengok video duk di tangan. Anak tu dipanggil nama untuk naik pergi ambil ijazah, terima apa daripada chancellor, daripada apa tu, naik tu, daripada nama disebut tu dia rakam, anak dia naik tu jalan tu dia rakam. Dalam Facebook, simpan tuan-tuan dalam media sosial dia untuk gambar ke apa? Seronoklah hari tu. Seronok tu sampai jatuh air mata wajah seronok. Bergemerlapan wajah pada hari itu, bercahaya wajah, bersinar wajah. Pasal apa? Seronok pada hari itu. Apalagi tuan-tuan, hari-hari yang gembira lah hidup kita. Mungkin ada kaitan dengan anak-anak kita, hari anak-anak kita kahwin. Pasal itu tuan-tuan, kita pergi rumah kenuri, bersalam dengan tuan rumah. Nampak seronok, tenang. Cuma satu ya, jangan sampai kenuri lauk tak cukup. Tu kalau lah, kan? Kena tuan buat kenuri lauk tak cukup. Muka tuan rumah kecut ni. Salam ke kita pun tak apa tentang mata dah. Kadang-kadang jadi juga, kan? Nampak lagu nak tukar-tukar bajet, lagu lain orang pi, lagu lain biasalah. Jadi tuan, kadang-kadang Tuhan nak uji gitu. Tapi kalau kita tak ada masalah apa tu, Allahu akbar, seronoklah tuan rumah ni. Menerima tetamu, kemudian mai pula tok bisan, mai pula rombongan bawa pengantin apa semua. Jadi waktu hari yang seronok tu dunia kita. Tuan-tuan, hari yang paling seronok di akhirat ialah hari kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala apa dia? Ila rabbiha nazirah, melihat zat Tuhan kita. Allahu akbar, tak tahulah pada waktu itu. Itulah kemuncak daripada segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba dia, melihat zat dia. Jadi benda tu berlaku tak? Berlaku. InsyaAllah kepada orang-orang yang beriman akan dapat itu. Itu pun kena masuk tuan-tuan, sebahagian daripada ilmu yang penting.
Supaya kita di dunia ni duduk jaga-jaga dah hidup kita ni sebenarnya jadi orang yang baik. Termasuk tuan-tuan di antara perkara yang kita kena jaga ialah mata kita. Pasal apa jaga mata, tak tengok benda-benda tak elok, jangan sampai nanti Tuhan halang mata kita melihat zat dia. Teringat lagu tu. Tu tuan-tuan, tujuan ilmu tu tujuan dia untuk nak jaga diri kita, untuk nak beramal dengan amal yang baik. Pasal apa kita suka sangat duk baca ayat-ayat Quran, melihat ayat-ayat Quran, melihat tuan-tuan yang baik-baik. Pasal apa? Pasal kita harap supaya di dunia kita duk tengok benda baik, di akhirat Tuhan bagi tengok benda baik. Apa benda baik di akhirat yang paling puncak lah hidup manusia, iaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang penting. Kemudian yang keempat, dan bahawasanya Al-Quran itu kalam Allah, tiada makhluk, dan bahawasanya dibaca dengan lidah, tersurat di dalam mushaf, dan dihafal di dalam hati, dan tiada berhuruf yang putus, dan tiada suara yang berlainan. Karena jikalau ada demikian itu, nescaya adalah jumlah makhlukat. Jadi yang ketiga, yang keempat yang disimpulkan dalam kitab kita ini ialah berkaitan dengan kalam Allah, iaitu Al-Quran. Jadi kalam ni adalah kalam yang berbeza daripada kalam makhluk. Pasal dia kalam Tuhan. Dia kalam Tuhan ni, dia tidak bersuara, tidak berhuruf. Macam mana hak tu ada kepada manusia, hak berhuruf, berkata-kata, bersuara dan sebagainya. Hak tu kalam manusia. Cuma tuan-tuan bila dia turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bagi boleh kita baca, nak bagi boleh kita tulis, maka tuan-tuan ditulis dan dibaca di dalam mushaf. Itu dia panggil mushaf Al-Quranul Karim. Jadi asalnya dia adalah kalam Allah yang qadim, bukan kalam yang makhluk, tapi dia qadim. Jadi yang tu juga menjadi ilmu yang penting untuk kita. Ilmu tentang apa? Tentang Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, kita lanjut pilah apa benda hadut dalam Quran kena tahu. Sekurang-kurang kita tahu dalam Quran ni ada apa. Jadi kita daripada surah Fatihah pertama sampai surah Nas, An-Nas yang terakhir, 114 surah, 30 juzuk, 6,000 ayat lebih. Ada apa dalam Quran ni? Yang pertama kita tahu kata ada perintah al-amru, perintah-perintah yang banyak. Yang kedua adanya an-nahyu, larangan-larangan. Kemudian yang ketiga adanya al-wa'du. Al-wa'du ni janji-janji hak baik, janji syurga, janji pahala, janji nikmat. Kemudian yang keempat adanya al-wa'idu, adanya ancaman-ancaman, amaran-amaran dalam bentuk siksaan. Ada neraka, adanya siksa. Jadi itu ancaman. Kemudian dalam Al-Quran ada al-khabaru, kisah-kisah, cerita-cerita. Cerita ni ada cerita yang telah lalu, cerita Nabi, cerita umat, cerita kaum-kaum dulu, cerita kebinasaan orang dulu, cerita sebab-sebab kebinasaan, cerita orang-orang yang memiliki akidah yang hebat. Itu cerita-cerita dalam Quran. Dan ada lagi cerita-cerita yang melibatkan di hari akhirat. Nak orang masuk syurga lagu mana, orang masuk neraka lagu mana, di mahsyar lagu mana, semua itu adalah bersifat al-khabaru. Sekurang-kurang 5 ni adalah diri kita. Yang ni tuan-tuan kena ingatlah kalau boleh, makna apa isi kandungan Quran yang kita baca, 5 ni. Lepas tu tuan-tuan kita ambil pula Imam Nasafi sebut daripada 104 kitab yang Allah turun, 104 buah kitab, daripada kitab-kitab besar Taurat, Zabur, Injil, kemudian suhuf-suhuf hak turun pada Nabi Adam, hak turun pada Nabi Ibrahim, hak turun pada Nabi Nuh, hak turun pada Nabi Syith, hak turun pada Nabi-Nabi semua ni, 104 tu semuanya terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Jadi memadai kita baca Quran macam kita baca kitab-kitab lain. Itulah kandungan asas yang ada dalam kitab-kitab yang Allah buat turun. Lepas itu segala isi kandungan Al-Quranul Karim hak 30 juzuk tu
terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Besar tuan-tuan, pasal tu surah Fatihah tu besar. Nah, duk lentu belakang. Imam Ghazali dalam kitab dia Jawahirul Quran, Permata Quran, dia sebut tuan-tuan, Quran ni ada 3 kepentingan. Kepentingan Quran 3. Maknanya benda besar hadu ada dalam Quran ada 3. Pertama, ma'rifatullah. Bagi manusia kenal Allah. Nak kenal Tuhan ni kena Quran. Manusia tak boleh reka dengan akal dia. Dia kena mengaji melalui Quran. Satu. Yang kedua tuan-tuan, ialah ma'rifatul akhirah. Kenal akhirat. Mana kita boleh kenal akhirat dengan fikir? Tak boleh. Kalau fikir tak sampai. Pasal akal kita ni dia terbatas, terhad. Dia ada kemampuan macam tenaga tubuh kita juga, dia terbatas, terhad. Macam tangan kita boleh angkat berapa puluh kilo. Lebih dari itu tak payah pergi dah. Demikian akal, dia boleh fikir, dia ada had. Sampai satu ketika dia berhenti, tak boleh pergi. Oh, tak boleh, dia tak penin. Jadi tuan-tuan, ini akal, fikiran kita. Dia mesti dipandu. Maka nak tahu berkaitan dengan akhirat, tak boleh dengan akal, tapi mesti dengan Quran. Ketiga, ma'rifatu siratil mustaqim. Tahu tuan-tuan, berkaitan dengan jalan yang lurus, jalan yang selamat. Tuan-tuan, 3 benda yang disebut oleh Imam Ghazali duduk di mana? Semua adalah surah Fatihah. Tuan-tuan nak kenal tentang Tuhan, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu semua tentang Tuhan, sifat-sifat dia, nama-nama dia duduk tentang tu. Lepas tu tentang akhirat, Maliki Yaumiddin. Itu cerita akhirat. Dialah raja, dialah pemilik, dialah penguasa, dialah sultan, dialah qadi Rabbul Jalil pada hari itu. Kita nak kena pergi menghadap dia. Itu tentang akhirat tu. Lepas tu siratal mustaqim, ayat 6 ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka tuan-tuan, bila kita baca Al-Fatihah tu, itulah kandungan Al-Quranul Karim. Jadi semua ni tuan-tuan memberi gambaran kata apa? Ilmu yang perlu untuk kita pelajari, salah satu daripadanya ialah ilmu tentang Al-Quran. Jadi makna kita dah dapat 4 kesimpulan. Dan yang kelima tuan-tuan, yang terakhir, bahawasanya ia tiada di dalam mulk. Mulk ni hak sebelah bawah, dan malakut hak sebelah atas. Melintas khatir dan terkelip yang memandang melainkan dengan qada Allah dan qadarnya dan iradahnya dan kehendaknya. Baik. Nah, alam bawah ni, haduk atas tanah, haduk dalam bumi, haduk dalam laut, haduk di permukaan laut. Hak kita tuan-tuan, kita kira haduk ke bawah lah, makhluk-makhluk bawah ni, dengan haduk di atas. Alam malakut, haduk atas. Tuan-tuan, berapa makhluk langit? Daripada awan, lepas itu bintang, lepas itu bulan, lepas itu matahari, lepas itu apa lagi, segala malaikat, segala apa haduk di atas malakut. Jadi apa saja yang terdetik, apa saja hak berlaku, apa saja kejadian atas dan bawah ni, tak boleh lari daripada ketentuan qada qadar Allah. Itu satu lagi kesimpulan daripada apa yang kita duk mengaji di dalam Aqabatul Ilmi ini, ialah nak gambarkan betapa tentu kita tak boleh lepas daripada ketentuan dia. Jadi makna kita ni tak boleh pisah dari Tuhan, tak boleh. Nah, jadi apa pun lah hidup kita, Allah ni ketentuan dia. Kita dapat nikmat, dia bagi. Kita diuji dengan kesusahan, dia yang tentukan. Maka tuan-tuan, diajak pada kita apa? Syukur dan redha. Syukur, terima apa dia bagi hak seronok. Jangan kita duduk dabik dada, ni aku jadi boleh ni pasal susah payah aku, pasal ikhtiar aku. Ikhtiar susah payah kita tu hanya usaha yang sikit, Tuhanlah yang bagi.
Jadi dialah qada qadar dia menentukan. Sebab tuan-tuan, biarlah kita duduk sentiasa beringat-ingat, aku ni berjalan di atas ketentuan Allah, atas apa yang Tuhan dah tentukan, atas apa yang Tuhan sudah takdirkan. Bila mai tuan-tuan benda-benda tu kepada kita, menyebabkan kita akan jadi tenang, redha menerima segala yang Tuhan tentu, pasal kita tak lepas daripada qada dan qadar dia. Jadi tuan-tuan, apa pun dalam alam bawah ke alam atas, semua di atas ketentuan dia. Sampai tuan-tuan dia kata apa? Dia kata melintas di dalam, tiada melintas di dalam khatir. Khatir ni lintasan hati, dan terkelip pada mata. Mata kita duk pandang tu, kelopak mata kita duk tutup buka tu. Apa saja hak berlaku, tak lari daripada qada, tak lari daripada iradah, tak lari daripada qadar yang ditentukan Allah. Jadi tuan-tuan, jadi hari ini kita sempat 5, dan insya-Allah kita akan sambung yang berikutnya 6, 7, dan berikutnya kesimpulan daripada kitab Minhajul Abidin daripada tajuk Al-Aqabatul Ilmi. Jadi salah silap, saya mohon banyak kemaafan. Sekadar tu untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaat yang kita boleh ambil. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma a'izzana bil Islam wa a'izzal Islam bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.